bulan Ramadan boleh dikatakan temanya adalah Al-Quran selain puasa sebagai ibadah. Ini kerana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Baqarah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidil ghurril muhajjalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla diberikan kesempatan untuk sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan segala pembacaan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan dalam rakaman ini menjadi sebab untuk Allah Azza wa Jalla mengangkat segala ujian dan bala yang menimpa negara kita Malaysia yang tercinta ini, dan juga memberikan kesembuhan kepada kita semua, kebaikan kepada kita semua. Insya-Allah taala topik perbicaraan kita dalam siri kuliah online ini adalah berkaitan dengan bulan Ramadan yang merupakan suatu bulan yang amat agung sehingga namanya disebut di dalam Al-Quran daripada firman Allah Azza wa Jalla, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Para pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, Allah memberikan hadiah kepada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu bulan yang boleh menjadi satu turning point untuk kita menjadi atau lahir semula sebagai seorang mukmin dan muslim yang sejati. Bulan ini selain dinamakan sebagai bulan tarbiyah, bulan ini selain dinamakan dengan Syahrul Muasah, ia juga dinamakan ataupun boleh kita panggil atau boleh sama-sama kita fahami ia sebagai bulan Al-Wiladah, kelahiran semula. Profesor Dr. Muhammad Said Hawa merupakan anak kepada almarhum Syekh Said Hawa hafizahullah taala. Beliau di dalam ucapannya menyebutkan bahawa bulan Ramadan merupakan bulan kelahiran semula seorang muslim dan kelahiran semula umat Islam. Bagaimana kita katakan bulan Ramadan merupakan bulan kelahiran semula? Kerana di bulan ini kita boleh dapati bahawa terlalu banyak nafahat, terlalu banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan untuk hamba-Nya yang beriman. Dan bukan itu sahaja, dimudahkan kepada kita untuk meniti tangga-tangga golongan muqarrabin, golongan rabbaniyin, dan golongan-golongan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang yang mukmin yang sebenar. Bagaimana ia tidak? Kerana faktor yang menjatuhkan seorang mukmin kepada kelemahan, kehinaan, terbelenggu dengan kemunduran, sebagaimana kata Maulana pengarang kepada kitab Madza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin, Abdul Hasan Ali An-Nadawi rahimahullahu taala, tentang kemunduran umat yang puncanya di antaranya adalah daripada punca kemunduran iman. Maka dengan kita berjaya memajukan iman kita pada bulan Ramadan, dan sebenarnya bulan ini menjadi bulan yang dimudahkan untuk kita semua untuk meniti-niti jalan-jalan hakikat keimanan sebagai seorang muslim dan mukmin di dalam bulan Ramadan untuk menuju kepada penghambaan yang hakiki. Kita mohon kepada Allah kekuatan, taufik, bantuan untuk sama-sama kita menjadi di kalangan rabbaniyin, orang-orang yang rabbani yang benar-benar menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla dan mengampunkan segala dosa kita semua. Bagaimana kita katakan bulan Ramadan boleh menjadi sebab itu? Yang pertama adalah kerana bulan Ramadan merupakan bulan Ramadan di dalamnya Allah Azza wa Jalla menjadikan syaitan itu dirantai dan diikat. Warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh rujuk di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bih.
wa bi muallafatihi wa bi musannafatihi. Beliau menyebutkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekodkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan, idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila datangnya bulan Ramadan, maka akan dibukakan segala pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan dirantai syaitan-syaitan. Hadirin semua, kita ketahui bahawa syaitan, para pendengar sekalian, bahawa syaitan merupakan faktor, dan bukan merupakan faktor tunggal, tetapi faktor daripada salah satu faktor yang memesongkan seorang mukmin dan muslim daripada jalan kebenaran. Dan itu merupakan perjanjian yang telah dia meterai daripada moyangnya iblis kepada Allah Azza wa Jalla, dengan katanya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia kata, wahai Tuhan, kerana aku telah disesatkan atau aku telah dijadikan sesat, maka aku berjanji, aku akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghiasi anak Adam dengan dunia ini, dan akan aku sesatkan mereka keseluruhannya dan kesemuanya. Ini perkara penting. Dalam bulan Ramadan, Nabi menyatakan bahawa syaitan itu dirantai dan diikat. Artinya, faktor yang akan melemahkan kita, yang akan menjatuhkan kita, yang akan memudarkan iman kita sudah tidak ada, iaitu syaitan. Alhamdulillah, ini anugerah besar daripada Allah. Dengan tak adanya ikatan ini, menjadikan kita berusaha mampu untuk naik kepada peringkat yang lebih tinggi dalam membina akidah, iman, membaiki ibadah, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan meniti jalan-jalan orang yang bertakwa hampir kepada Allah Azza wa Jalla. Pertamanya saya mohon maaf tuan-tuan, rakaman ini ketika sedang dilakukan saya dalam keadaan demam ini, dan ini merupakan rakaman ketiga. Rakaman pertama 17 minit tak jadi, suara tak keluar. Rakaman kedua pun dilakukan hampir 20 minit pun sama keluar. Jadi kali ini rakaman tanpa menggunakan mikrofon. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh dengar suara saya dan tidak berhajat kepada ulangan kembali, mudah-mudahan, insya-Allah. Dan mohon maaf atas ketidakagresifan saya dalam menyampaikan pada kali ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan mengkafarahkan segala dosa-dosa yang terlalu banyak yang ada dalam diri Al-Faqir ini. Hadirin yang saya kasih sekalian, para penonton yang saya kasih sekalian, faktor kedua yang menjadikan Ramadan ini begitu luar biasa bagi kita adalah kerana faktor ini, nafsu yang ada di dalam diri kita dikekang. Nafsu yang ada dalam diri kita dilemahkan. Maka faktor nafsu merupakan salah satu faktor yang menyesatkan manusia. Salah satu faktor yang menjatuhkan orang beriman daripada kekuatan dan jati diri mereka, sehingga mereka dilihat sebagai seorang yang lemah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak, mendorong seorang itu untuk membawa buat kepada perkara yang jahat. Para penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian, maka dalam bulan Ramadan, kerana adanya ibadah puasa, maka kita berjaya, insya-Allah, setidak-tidaknya mengurangkan pengaruh dan kekuatan nafsu dalam membawa kita kepada tenggelam di dalam kehidupan dunia dan syahwat-syahwatnya dengan ibadah puasa. Kerana puasa merupakan ibadah menahan daripada makan, dan makan itu merupakan faktor yang menguatkan kehendak dan keinginan panca indera kita, sama ada mata atau telinga atau lidah ataupun kemaluan. Maka dengan kita berpuasa, ianya akan menjadikan satu faktor kekuatan untuk kita kuat menghadapi ataupun kuat melakukan kebaikan yang akan boleh meningkatkan darjat dan kedudukan kita. Perkara ini dapat kita fahami daripada hadis Nabi SAW. Baginda menyatakan, fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hendaklah ke atas pemuda yang tak mampu untuk menanggung nafkah perkahwinan itu, tapi ada keinginan untuk berkahwin, mereka untuk berpuasa. Kerana puasa itu menjadi benteng, menjadi pengekang kepada nafsu mereka. Para pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, faktor ketiga mengapa kita katakan bulan Ramadan merupakan suatu peluang untuk kita dilahirkan semula suci dan bersih. Kerana bulan ini merupakan bulan pengampunan dosa daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rujuk di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW satu ketika menaiki tangga mimbar. Lalu ketika Nabi menaiki setiap anak tangga atau 3 anak tangga yang ada, Nabi menyebutkan amin, amin dan amin. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
Mengapakah baginda menyebutkan amin ketika menaiki tangga, dan itu tak pernah dilakukan sebelum daripada ini, ataupun mereka tak pernah tahu pun sebelum daripada ini. Lalu Nabi SAW bersabda dengan memberikan qarinah alasan mengapakah Nabi sebutkan begitu. Maka dia menjawab, baginda menjawab, kata Nabi, salah satu daripada 3 doa itu, kata Nabi, Jibril datang kepadaku dan pada anak tangga yang kedua, yang kedua atau yang pertama, Nabi mengatakan, Jibril mengatakan, alangkah celakanya, alangkah ruginya dengan sebesar-besar kerugian mereka yang mendapati kedua ibu bapanya masih ada hidup bersama dengannya, tetapi mereka mencuaikan peluang tersebut untuk berbakti kepadanya, yang sepatutnya atau yang setidaknya pasti boleh memasukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan bakti tersebut. Jadi tuan-tuan, ini kasih sekalian, dan seterusnya Nabi sebut alangkah celakanya dan ruginya orang yang apabila diberikan kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, berakhir Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para pendengar yang dikasihi sekalian, inilah dalil yang amat kuat menunjukkan menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baik dan sebenar-benar akan menatijahkan keampunan daripada dosa. Maklum kita semuanya bahawa dosa adalah penyebab kepada tertutupnya hati kita, masuknya cahaya hidayah dalam diri kita. Sehingga kan Nabi pernah menyebutkan orang yang melakukan maksiat atau kejahatan akan dijadikan nuqtatus sauda fi qalbih, akan menjadikan satu titik hitam di dalam hatinya, titik hitam. Bayangkan kalau dalam bulan Ramadan segala kehitaman itu berjaya kita lenturkan, berjaya kita cuci dan dibersihkan, maka bukankah cahaya hidayah masuk ke dalam diri kita? Di atas dasar itu, untuk mendapatkan untuk kita telah berjaya memperolehi tiga-tiga ini, cuma kita perlu memiliki amalan top up bagi rohani kita untuk memperbanyakkan amal yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Di sana terdapat pelbagai amalan. Saya akan masuk yang pertama daripada amal-amal yang banyak yang disebutkan oleh Nabi untuk kita banyakkan dalam bulan Ramadan, iaitulah membaca Al-Quran Al-Karim. Para pendengar yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan boleh dikatakan temanya adalah Al-Quran selain puasa sebagai ibadah. Ini kerana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala padanya akan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini menjadi hudan, petunjuk. Petunjuk bukan hanya hudan lil muttaqin, kepada orang beriman, bahkan hudan lil nas, petunjuk kepada manusia. Artinya Al-Quran merupakan lampu suluh, penyuluh di dalam kesamaran, di dalam kegelapan kehidupan kita. Bukan sebab tak ada matahari, bukan sebab tak ada TNB, tetapi kegelapan daripada panduan yang sebenar dalam menjalani kehidupan ini. Maka kita memerlukan hidayah, dan hidayah sumbernya itu telah ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, daripada pelajaran-pelajaran akidah, daripada pelajaran-pelajaran ibadah, daripada pelajaran-pelajaran akhlak, daripada panduan-panduan dan rukun-rukun serta prinsip-prinsip di dalam ekonomi, dalam berurus niaga, dalam berhutang, dalam transaksi keuangan, begitu juga dalam hubungan sosial, dalam hubungan kemasyarakatan, sebagaimana di dalam suratul Hujurat, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajarkan prinsip-prinsip petunjuk kehidupan dalam mentadbir sebuah negara, mentadbir sebuah negeri, dalam kanun-kanun jenayah, dalam kanun muamalah dan sebagainya. Jadi Quran merupakan petunjuk yang amat lengkap. Petunjuk yang amat lengkap. Maka kepada orang yang beriman mesti berpegang teguh dan meyakini akan kesempurnaan dan kesyumulan Al-Quran. Tidak ada satu pun kalimah dalam Al-Quran yang abasan, yang tak ada fungsinya, tidak ada tujuannya. Dan Al-Quran keseluruhannya merupakan sesuatu yang datang daripada Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Alim. Maka ianya memiliki suatu hikmah, isi kandungan yang amat luar biasa dalam petunjuk kehidupan manusia. Isunya adalah kita meyakininya ataupun tidak, dan mengamalkannya ataupun tidak. Dalam Al-Quran di bulan Ramadan ini, praktikalnya adalah dengan cara kita memperbanyakkan membaca kitab suci Al-Quran. Perkara ini bukanlah baru, tetapi ianya telah dirintis oleh qudwah kita, kekasih kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan sebenar-benar kekasih kita di dunia dan akhirat, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis, Imam Nawawi juga merekapkan di dalam Riyadhus Shalihin,
Baginda menyebutkan faidarisul Quran, bahawa para sahabat menyatakan Nabi akan bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Kalaulah Nabi dalam bulan Ramadan afdalul khalqi bertadarus dengan malaikat Jibril, banyak membaca Al-Quran, maka kita apatah lagi. Bukan hanya Nabi, bahkan para salafun salih di kalangan imam-imam yang besar seperti Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau diriwayatkan beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sepanjang Ramadan dengan 60 kali khatam. Dengan 60 kali khatam. Masya Allah. Imam salafus salih, membesar dalam mazhab kita, mazhab yang kita pakai dalam negara kita, mazhab yang mu'tabar, mazhab yang didominasi oleh ribuan, mungkin puluhan ribu para ulama-ulama di seluruh pelosok dunia dan di seluruh ceruk rantaunya. Inilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga Al-Imam Malik ibn Anas, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dinobatkan sebagai Imam Darul Hijrah. Seorang ulama hadis yang terkenal, perawi hadis yang hebat, meriwayatkan daripada Nafi'. Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala merupakan seorang tabi'in. Ketika sampai bulan Ramadan, beliau menyimpan semua kitab-kitab hadis dan menghadapi bulan Ramadan dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran Al-Karim. Inilah contoh kita. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kalau tidak silap dalam penceritaannya, bahawa beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari dengan 4 kali khatam. Para pendengar dan penonton yang dikasihan, ambillah ini sebagai satu suntikan semangat kepada kita untuk kita sama-sama mengorak langkah dan berusaha meningkatkan bacaan Quran kita. Bagi setiap huruf dalam Al-Quran itu terdapat 10 ganjaran pahala. Dan apatah lagi dalam bulan Ramadan, ia pasti digandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukanlah kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim 10, aku tak kata kamu baca alif lam mim itu 10, tapi alif 10, lam 10, mim 10, alif lam mim sudah 30 kebajikan pahala yang kita dapat. Bayangkan kalau kita baca 1 juzuk, 1 kali khatam Al-Quran Al-Karim. Jadi kita memerlukan semangat dan himmah yang tinggi untuk menjejaki langkah-langkah para aslafuna, para salaf kita yang telah menunjukkan contoh yang amat luar biasa ini. Perkara kedua daripada Al-Quran adalah kita berusaha dalam bulan Ramadan ini, selain daripada memperbanyakkan bacaan Al-Quran, berusaha mengkhatamkan sebanyak mungkin, maka kita berusahalah juga untuk menjaga dan memelihara adab-adab di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, kerana ini merupakan kalam Allah yang tinggi. Jangan bermain-main, jangan bermain handphone, jangan mengutamakan jawapan balas daripada WhatsApp ataupun Facebook sedang kita menghadap Al-Quran. Kalau kita nak mendengar atau berbicara atau buat satu perkara yang lain, hendaklah kita tutup Al-Quran, cium dengan penuh pentakziman, lalu kita buatlah urusan kita. Tetapi jangan kita mencampur adukkan urusan-urusan Al-Quran dengan segala urusan duniawi yang lain sebagai satu medan ta'zim. Allah mentakzimkan Al-Quran daripada firman-Nya, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Al-Quran itu merupakan kitab yang agung yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka kita mesti mengagungkan Al-Quran sebagaimana Al-Quran mencatatkan keagungan Al-Quran itu sendiri. Saya ringkaskan walaupun ada huraiannya lagi tu. Daripada firman Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin." Perkara ketiga daripada Al-Quran untuk sama-sama kita amati dan kita dapatkan pembacaan yang baik adalah dengan kita meletakkan niat yang baik ketika membaca Al-Quran. Niatlah dengan mendapat hidayah. Kalau nak bertawasul dengan bacaan Al-Quran pun tidak ada masalah, kerana ianya merupakan suatu keharusan yang dibincangkan oleh para ulama-ulama Islam, kerana tawasul itu bukan meminta kepada makhluk, tetapi tawasul itu adalah mengangkat kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah muliakan seseorang itu dengannya, supaya Allah Azza wa Jalla memperkenankan permohonan dan permintaan kita. Minta kepada Allah sebelum baca Quran atau setelah baca Quran, agar Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada negara kita, memberikan taufik dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negara kita dan kepada rakyat Malaysia, bersatu padu kukuh dalam memacu perjalanan negara yang kita cintai ini, dan Allah memelihara negara kita daripada segala fitnah, daripada segala propaganda dan perancangan-perancangan buruk terhadap negara kita. Allahumma amin. Hubbul watan minal iman. Hadirin semua, jadi cukuplah sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan saya ingatkan sekali lagi, membacanya perbanyakkan bersama keluarga, kerana Quran itu merupakan nur, cahaya. Maka membacanya di dalam rumah akan memberikan cahaya kepada rumah.
Cukuplah satu hadis tentang suratul Kahfi yang selalu kita dengar ketika hari Jumaat, bahawa orang yang baca suratul Kahfi Allah akan jadikan cahaya daripada dirinya sampai kepada Baitul Atiq, iaitu Makkah atau Ka'batul Musyarrafah. Maka kalaulah Kahfi sahaja sudah menjadi cahaya, bagaimana Al-Quran keseluruhannya menjadi cahaya di dunia sebelum cahaya nanti di akhirat Allah Azza wa Jalla. Oleh itu cahayakanlah rumah kita. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu kubur, sunyi daripada Quran, sunyi daripada solat sunat dan sebagainya. Ajaklah anak-anak kita, keluarga kita bersama membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan kita semua dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla di kalangan ahlul Quran, dan dihimpunkan kita semua ke dalam syurganya dengan syafaat daripada Al-Quran. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.